Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada kali ini kuliah 10 minit kita akan sajikan berkaitan dengan tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238 dan 239. Ya, 238 dan 239. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم. Maksudnya, peliharalah, hafizu, jaga-jagalah kamu, peliharalah kamu, ala salawati, semua semayang, 5 waktu, fardu. Hafizu ala salawati, jaga-jaga kamu, peliharalah kamu 5 waktu salat fardu. Wassalatil wusta, dan semayang yang pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirilah semayang itu kerana Allah, qanitin, kerana taat kepada perintah Allah. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, dan sekiranya kamu dalam keadaan ketakutan, farijalan, maka berjalanlah, au rukbana, ataupun berkenderaanlah. Jika kamu takut sembahyang dalam keadaan berdiri, iaitu dalam kes peperangan syiddatul khauf, dalam keadaan ketakutan dalam peperangan contohnya, maka sembahyanglah secara berjalan ataupun berkenderaan. Faiza amantum, jika aman, jika tenang, fadhkurullah, maka ingatlah kepada Allah. Kama 'allamakum, sebagaimana yang Allah mengajarkan kepada kamu. Ma lam takunu ta'lamun, sesuatu yang sebelum ini kamu tidak mengetahuinya. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 238 hingga 239. Jadi dari segi lughawi, dari segi bahasanya, kalimah hafizu adalah fi'il amar yang mana menunjukkan suruhan kepada kita semua untuk menjaga sembahyang. Ya, 5 waktu sehari semalam itu. Ya. Dan sembahyang yang disebutkan itu kelima-lima sembahyang dalam keadaan patuh kepada perintah Allah, taat kepada Allah. Mana buktinya? Nabi SAW telah bersabda, kullu qunutin fil Quran fahuwa ta'ah. Setiap kalimah qunut yang ada di dalam Al-Quran, kesemuanya adalah menunjukkan bermakna ketaatan. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah salat kerana Allah dalam keadaan taat kepada perintahnya. Baik, ayat ini telah diturunkan dengan beberapa sebab. Ya, asbabun nuzul, kita tengok pada asbabun nuzul. Dalam kitab Al-Bukhari, Sahih Bukhari menceritakan bahawa riwayat daripada Zaid bin Thabit telah menceritakan satu keadaan bahawa Nabi SAW dahulu mengerjakan solat zuhur pada waktu tengah hari, tetapi makmum yang ada di situ kira-kira 1 hingga 2 saf saja, tak ramai. Kerana ramai dalam kalangan zaman sahabat ketika itu, mereka berada di rumah dan berteduh di bawah pokok kepanasan, dan mereka berada di tempat kerja masing-masing. Lantaran itu kekurangan dari segi jamaah, maka turunlah ayat ini menunjukkan jaga sembahyang yang berkurangan itu. Ia merujuk kepada salat yang waktu tengah hari, iaitu zuhur ataupun asar. Tetapi para ulama telah mengambil
satu ketetapan bahawa berdasarkan kepada sebuah hadis daripada Nabi ketika dalam peperangan Ahzab, Nabi bersabda, syaghaluna an salatil wusta, ay salatil asr, iaitu kami kami telah disibukkan oleh orang-orang kafir dalam medan peperangan Ahzab sehingga kami tidak sempat mengerjakan salat wusta, iaitu merujuk kepada salatul asri bila diperbahaskan. Dan begitu juga dalam sebuah hadis yang dahulu para sahabat mengingatkan bahawa salatul wusta ini adalah solat subuh. Lantaran itu Nabi SAW bersabda bahawa ia adalah salatul asr, salat asar. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan allazi tafutuhu salatul asri faka'annama watira ahluhu wa maluh. Maksudnya orang-orang yang meninggalkan salat asar seolah-olah mereka kehilangan keluarga dan harta benda mereka. Itulah beberapa perkara yang berkaitan dengan salat wusta dan hafizu ala salawat was salatul wusta. Baik. Dan sembahyang ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Allah berfirman, hafizu ala salawati, jaga sembahyang. Peliharalah sembahyang itu, bermaksud jaga sembahyang itu. Para ulama mengatakan kalau jaga sembahyang itu ialah jaga rutin solat itu sebagai amalan harian dan lakukanlah dia tepat pada waktunya. Jagalah dia dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Jagalah dari segi kekhusyukannya. Jadi nak jaga kalimah hafizu itu sudutnya, penjagaannya sangat banyak. Jaga itu jadikan sebagai rutin amalan. Jagakan setiap kali sembahyang itu rukun-rukunnya, syarat-syaratnya kena pelihara, jaga. Tepat pada masanya, khusyuknya lagi nak jaga bukan mudah. Moga-moga kita termasuk dalam golongan yang qanitin khashi'in kepada dalam sembahyang ini. Nabi telah bersabda dalam penjagaan salat, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Maksudnya al-ahdu, batas perbezaan bainana, di antara kita dan orang kafir adalah sembahyang. Wa man taraka, siapa yang meninggalnya salat, man taraka, siapa meninggalkan tidak menjaga sembahyang, faqad kafara, maka dia menjadi kufur, menjadi kafir. Jadi ada dalam kitab tafsir Al-Munir menyatakan beberapa pengajaran daripada ayat Allah ini dalam dua ayat ini. Perkara pertama, pengajaran yang pertama dalam ayat ini ialah yang pertama, kita semua wajib untuk menjaga semua sembahyang 5 waktu sehari semalam. Jaga kesemuanya 5 waktu ini dengan penuh tepat masanya, jaga dari segi rukun dan syarat-syaratnya. Dan yang kedua, pengajaran kedua, solat tidak dapat digugurkan dalam apa-apa keadaan sekalipun. Tidak ada pengecualian bagi umat Islam untuk meninggalkan solat fardu 5 waktu sehari semalam ini. Tidak boleh ditinggalkan dengan uzur apa sekalipun, walaupun dalam keadaan berhadapan dengan pihak musuh dalam medan peperangan sebagai contoh. Wa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau takut musuh, maka kamu bolehlah berjalan dan berkenderaan. Sehingga kan dalam medan peperangan sekalipun, maka diwajibkan untuk menunaikan solat. Begitu juga dalam keadaan sakit, tak boleh berdiri, pindah kepada duduk. Tak boleh duduk, pindah kepada baring. Sehinggalah kepada isyarat yang mampu dilakukan oleh semua manusia. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW, salli qa'iman, semayanglah dalam keadaan berdiri. Salli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau tak mampu, pindah kepada duduk. Fa in lam tastati' fa 'alal jamb.
tak boleh dalam keadaan duduk, maka pindah kepada baring di atas lambung kanan, kiri dan sebagainya. Yang penting isunya ialah hafizu 'alas salawati. Jagalah, peliharalah solat fardu itu, jagalah, ingatkan kepada seluruh keluarga kita semua. Yang ketiga, pengajaran yang ketiga, solatul wusta ini merujuk kepada sembahyang, ya, sembahyang yang dinyatakan tadi ialah solat asar ataupun waktu tengah hari yang dinyatakan pada awal tadi. Dan yang keempat, pengajaran yang keempat, sembahyang ini mestilah qanitin, diam, taat, patuh, ya. Kerana pada awal-awal Islam dahulu, para sahabat bila melakukan sembahyang, mereka berbual di kanan dan kiri. Ya, berbual, boleh berbincang ketika dalam sembahyang. Maka turun ayat ini, ya, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dirikanlah sembahyang oleh kamu semua, hal keadaan kamu qanitin, diam, taat, tidak bersembang berbual, ya, dan sebagainya. Jadi bila turun ayat ini, sembahyang tak boleh bersembang, ya. Dan dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW, tak boleh kita nak berbual apa benda komponen yang boleh yang terdapat dalam sembahyang. Ya, dalam satu riwayat daripada Muawiyah bin Hakam, inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai' min kalamin nas, innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Dalam sembahyang, inna hadhihi salah, dalam sembahyang ini, la yasluh, tidak boleh berbicara, min kalamin nas, apa-apa perkataan manusia. Innama hiya at-tasbih, yang boleh tasbih satu, at-takbir, takbir, zikir lah. Dan yang kedua, yang ketiganya ialah qiraatul Quran. Jadi daripada sini hadis riwayat Ahmad, Muslim, An-Nasa'i, ada 3 perkara yang boleh dilaksanakan dalam sembahyang. Yang pertama, tasbih, menyucikan Allah ataupun doa. Kemudian takbir, zikrullah, zikir. Dan yang ketiganya, qiraatul Quran, Al-Quran. Ya, jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.